Influencer kegemaran anda akan meneroka beberapa lokasi menarik di sekitar wilayah persekutuan Labuan. Nak tengok mereka healing di pantai atau melawat mercu tanda dan explore hidden spot di Labuan? Ikuti kandungan tersebut di platform media sosial Influencer dan Astro Awan. Jumpa anda di sana. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Saiful Syam. Saya kini berada di wilayah Persekutuan Labuan, tetapi spesifiknya saya berada di Labuan International Golf Club LIGC. Cuaca yang sangat baik beberapa hari ini, kalau lihat memang matahari terpancar sinar depan saya ni. Jadi kalau nampak berpeluh tu tak apalah, maafkanlah. Ini liputan biasa yang kita akan buat terutamanya untuk Awani Pagi. Dan melihat kepada sektor pelancongan di Labuan ini, beberapa hari saya berada di Labuan ini dapat menyaksikan produk-produk pelancongan yang cukup menarik sekali. Di belakang saya memang nampak keindahan pulau, antara lain seafood dekat sini memang fresh, memang sedap, dan juga semalam sudah pun bermulanya Borneo Art Festival BAF dan akan berlanjutan sehingga hari esok. Itu antara identiti utama di Labuan ini untuk merancakkan lagi sektor pelancongan serta ekonomi dan juga penduduk setempat. Okey, pastinya untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan apa agaknya inisiatif untuk merancakkan lagi sektor pelancongan di wilayah persekutuan ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Norida Abdul Rahim. Datuk, Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, Syaz. Khabar baik, Alhamdulillah. Datuk, maaf sikit kita panas sikit, tapi tak apa. Inilah dia antara keunikannya di Labuan. Kita tahu cuacanya memang cukup baik sekali. Cuba je Datuk, dalam kita bercakap berkenaan dengan sektor pelancongan ini kan Datuk. Kita tahu penganjuran acara peringkat antarabangsa pelbagai yang telah pun dilaksanakan dan juga akan direncanakan dari semasa ke semasa. Perancangan awal Datuk melihat kepada aktiviti ataupun sektor pelancongan ini. Perancangan awal sebelum tu, Syaz, mungkin kalau kita kata bercakap tentang pelancongan atau bercakap tentang satu-satu tempat, satu negeri, satu negara ke, apa perkara yang pertama yang soalan cepu mas lah ya. Biasa orang tanya, apa tempat menarik kat situ Betul. Satu lagi, apa makanan yang best? Itu memang tak pernah orang tinggal lah. Jadi bila kami, terutamanya lah selepas YB yang berhormat menteri lah, Menteri Wilayah, diberi tanggungjawab di Labuan ni, apa kata perancangan awal kita mula-mula sekali kita tengok potensi Labuan ni. Sebab kita nampak potensi pelancongan ni sangat menarik. Macam yang Syaz sebut lah. Jadi daripada situlah bermulanya gerak kerja kami lah. Itu yang perancangan kita, bukan untuk tahun ni saja, tahun ke depan dan sehinggalah kepada 2026 lah terutamanya bila Tahun Melawat Malaysia. Jadi sekarang ni kita dah mula bergerak. Kalau kita tengok dah ada peningkatan lah kepada pelancongan di Labuan ini berbanding dengan mungkin diterhenti selepas Covid. Masa tempoh Covid lah, tapi sekarang dah nampak agak ni lah, Syaz ya. Jadi apa perancangan, apapun tindakan awal kita melihat apa potensi untuk kita gerakkan pelancongan Labuan ni, sebab dia ada pelbagai orang kata konsep ataupun pelbagai jenis. Bila kita sebut tentang pulau, kita mestilah sebut pasal pantai. Tetapi kalau kita sebut tentang makanan, kita bercerita pula tentang gastronomi, tourism. Jadi benda-benda ni yang sedang kami rangka untuk kita meletakkan satu satu acuan yang betul-betul kukuh lah untuk pelancongan Labuan. Menarik juga Datuk katakan perencanaan itu akan merangkumi pelbagai sektor. Contohnya event dan juga sport tourism yang saya kira antara langkah utama lah yang sedang digerakkan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan sendiri. Untuk Labuan ini Datuk, melihat kepada event dan juga sport tourism, bagaimana penerimaannya dan juga perancangannya? Okey. Dari segi event dan sports tourism ni, dia dah lama bergerak di Labuan ni. Tetapi yang inilah kita perlu sangat melibatkan pihak-pihak yang terutamanya lah macam untuk mempromosikan macam Astro Awan ni. Kami sangat mengucapkan terima kasih lah kepada Astro Awan ni. Event tourism atau event dan sports tourism ni, kalau kita kata event ni, macam saya contohnya BAF lah, Borneo Art Festival yang dibuat setiap tahun. Dia jadi annual event yang mana sebenarnya dah jadi signature kepada Labuan dan juga kepada
rantau Borneo dan juga negara-negara di sekitar kita. Jadi yang ini memang sentiasa ditunggu-tunggulah setiap September. Dan satu lagi kita ada Labuan International Sea Challenge. Ini pun sebenarnya adalah yang sentiasa dinanti-nanti oleh peminat-peminat, terutamanya pemancing-pemancing laut dalam dan juga sukan-sukan di pantai. Yang ini kita dah buat tahun ni, saya rasa banyak melibatkan negara-negara luar. Jepun, Korea dan juga daripada negara-negara Eropah. Yang memang sebenarnya mereka menunggu-nunggu program ini, tetapi di peringkat Jabatan Wilayah kami melihat kita perlu perluaskan lagi jangkauan kita ataupun promosi kita supaya Labuan International Sea Challenge ni menjadi event yang orang kata seluruh dunia menjadi tumpuan lah. Menjadi tumpuan yang itu. Dan juga baru-baru ni juga kita ada diving festival. Jadi kita perlu perbanyakkan event-event ni sebenarnya. Kalau kita tidak untuk memperbanyak ataupun menggalakkan orang datang, terutamanya kalau kita nak target kepada rantau Borneo ni saja pun, event-event yang kita mungkin sebulan sekali kita kena ada event berskala besar. Jadi peranan Jabatan Wilayah dengan Perbadanan Labuan dan juga pelbagai agensi termasuk Tourism Malaysia, dan juga kami juga pergi berkunjung berjumpa dengan rakan-rakan kita di Sabah. Contohnya untuk bagaimana kita nak membawa berkongsi orang kata limpahan-limpahan pelancongan tu juga ke Labuan, sebab kita tahu di Labuan banyak perkara-perkara menarik lah, ataupun macam event tadilah yang menarik yang kita sediakan. Dan untuk pertama kalinya insya-Allah tahun depan kita akan bawakan Floria ke sini. Kalau dulu Floria tu terkenal bila sebut Floria di Putrajaya, sekarang kita nak bawa Floria ke Labuan. Jadi mini Floria lah, mungkin kita buat mini Floria dulu. Mungkin saya rasa konsep dia lebih memfokuskan kepada keunikan flora di rantau Borneo. Kita akan libatkan. Okey, faham. Datuk, melihat juga kepada perancangan itu, pastinya ada juga cabaran-cabaran tertentu untuk dilaksanakan. Cumanya mungkin cabaran yang dapat diatasi dalam masa jangka pendek ini, dan juga melihat kepada aim utamanya adalah untuk Tahun Melaut Malaysia nanti, Datuk. Jadi cabaran dia pasti ada. Apabila kita nak buat sesuatu, itulah pasti ada cabaran. Betul. Dan kalau tak ada cabaran, saya rasa kita pun tidak akan, usaha dia tak jadi lebih. Jadi bila ada cabaran, kita kena berusaha lebih untuk memastikan cabaran tu kita boleh selesaikan. Jadi cabaran di Labuan ni macam saya sebutlah, dia terhenti sedikit apabila di mana-mana pun terhenti apabila COVID-19. Jadi kita nak membangunkan balik, dan juga dengan infra-infra kita nak membaik pulih infra-infra yang ada. Yang itu sedikit cabaran kepada kita, tetapi insya-Allah kita boleh selesaikan isu tersebut. Dan juga dengan kita perlukan gabungan penglibatan pelbagai pihak. Dia bukan mengharapkan kepada Jabatan Wilayah dan agensi-agensi kerajaan saja, Perbadanan Labuan, tapi gabungan daripada sektor di sini, operator di sini, pihak-pihak yang terlibat di sini, pemain industri, yang maksudnya mereka boleh, kalau kita berjaya menarik pelancongan, adakah fasiliti kita bersedia untuk yang itulah yang sangat sebenarnya ada cabaran sikit dekat kita, tapi insya-Allah kita boleh selesaikan. Dan pastinya itu juga menuntut semua pihak, sebenarnya bukan sahaja jabatan-jabatan yang terlibat, contohnya seperti Jabatan Wilayah Persekutuan untuk merancangkan lagi, tetapi juga yang penting saya kira adalah pemain industri juga. Datuk. Okey, selepas ini ada lagi beberapa perkara yang ingin saya tanyakan kepada Datuk, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal Pagi bersama saya Nur Syazwani Saiful Syam. Saya kini bersiaran secara langsung di wilayah Persekutuan Labuan, spesifiknya di LIGC Labuan International Golf Club, untuk kita membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan sektor pelancongan di Labuan ini, dan bagaimana agaknya plan dan juga rancangan yang akan digerakkan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan sendiri untuk merancangkan lagi sektor pelancongan ini. Okey, kita bersama dengan Datuk Nuridah Abdul Rahim, Ketua Pengarah
Jabatan Wilayah Persekutuan. Datuk, banyak yang Datuk dah kita bincangkan tadi, terutamanya berkenaan dengan event dan juga sport tourism. Cuma yang Datuk kita tahu Labuan ini memang cukup sinonim, satu sebagai pulau bebas cukai dan juga Mutiara of Borneo Datuk, kalau tak salah. Jadi melihat kepada sektor air atau sektor laut itu sendiri Datuk, kita difahamkan Menteri ada menyatakan bahawa wilayah Persekutuan Labuan akan mengalami peremajaan termasuklah untuk marine dan juga island tourism. Berkenaan dengan perkara ini Datuk, apa yang pelan dan juga rancangan oleh pihak Datuk pula? Okey, mungkin Syah dah belum pergi lagi pulau Itulah tu, saya sempat lalu sebelah pantai je. Okey, nanti esok insya-Allah kita bawa pergi pulau. Kita ada 3 pulau yang telah digazetkan sebagai taman laut. Pulau Keraman, Rusukan Besar dan Rusukan Kecil. Jadi macam mana kita nak meremajakan, sebenarnya bila YB sebut nak remajakan, banyaklah usaha-usaha yang sedang kita jalankan. Tetapi mungkin saya nak bercerita jugalah tentang pulau yang telah digazetkan sebagai taman-taman laut ni. Sudah pastinya pulau-pulau itu dan juga taman-taman laut tersebut terjagalah apabila kita gazetkan, dan saya dimaklumkan juga pulau-pulau dan juga taman-taman laut di Labuan ni adalah antara yang tercantik dan terjaga di Malaysia ni, seluruh di negara kita lah. Jadi kalau nak explore lagi apa lagi yang menarik dekat situ banyak, dan apa yang kita sedang rancangkan sebagai contohnya di Pulau Rusukan Besar yang sedang kita laksanakan pengindahan dan pembersihan secara CSR. Ini lebih menariknya. Kita bukan sahaja kita bergerak secara biasa dilaksanakan oleh agensi kerajaan, tidak. Kita buat secara CSR bersama dengan sukarelawan daripada pelbagai pihak. Kita ada daripada pihak agensi kerajaan sendiri, pihak mahasiswa, pihak swasta, pihak korporat. Kita ada pihak media, alhamdulillah. Yang ini yang cuba kita nak gerakkan di Labuan supaya kaedah pendekatan yang dibuat tu berbeza. Kenapa kita buat macam ni? Supaya bila kita sendiri buat, semua komuniti terlibat, dia ada rasa sayang dia kepada apa yang telah dibuat tu dan nak dijaga. Jadi ini antara perkara pertama yang kita buat, dan untuk Pulau Rusukan Besar juga alhamdulillah kita telah meluluskan untuk pelaksanaan jeti, dan akan bermula pembinaan jeti itu pada bulan Oktober, insya-Allah awal tahun depan kita dah ada jeti baru dan lebih selesalah untuk pengunjung-pengunjung di Rusukan Besar. Tetapi di tempat-tempat lain juga kita sedang meningkatkan, memperbanyakkan ataupun merancangkan lagi, mengindahkan, membersihkan dan juga membaik pulih infrastruktur yang ada di situ. Itu juga mungkin akan makan masa, tetapi kita harapkan perkara itu akan dapat dilaksanakan secepat mungkin tu. Tapi kalau tadi kita cakap berkenaan dengan island, marine, satu lagi signature di Labuan ini adalah berkenaan dengan seafood yang fresh Datuk. Adakah Datuk melihat seafood sahaja sudah cukup untuk menjadikan Labuan ini sebagai salah satu tempat ataupun tumpuan sebagai gastro-tourism Datuk? Sudah pastinya macam saya katalah, bila orang tanya tentang satu-satu apa yang tempat tu, apa yang best? Apa makanan yang best? Biasanya seafood ni antaralah makanan yang menjadi orang kata kegemaran dan tumpuan orang lah. Kalau kita tengok di Labuan, memang seafood dia sangat fresh, dan saya nak kata, saya pun tak tahu nak kata apa. Setakat yang saya pergi selama ni, saya rasa di sinilah yang paling best sekali seafood dia. Dan juga kita tengok dari segi, kadang-kadang kita boleh experience, kita boleh tengok macam mana penangkapan hasil-hasil laut tu ada dibuat masih lagi secara tradisional melalui bubu. Dipasang bubu dan kita boleh tengok masa dia mengangkat ikan-ikan tu, sangat menarik. Dan masa tu kita boleh beli terus. Dan juga insya-Allah kita boleh masak terus di situ kan. Jadi dan juga satu lagi saya nak beritahu, kalau datang ke Labuan tak rasa seafood dia, rugilah. Tak sah lah. Tak sah. Dan juga tak rasa satu lagi signature dia yang sedang kami usahakan untuk ketengahkan, dan sebenarnya dalam masa Maha hari itu kita bawa daripada Labuan direct kepada ke pameran Maha adalah sup ikan Labuan. Sup ikan Labuan ni kalau tak cuba rugi. Betul. Memang sedap. Saya pun sebenarnya dah beberapa hari di Labuan ni tak sempat lagi makan sup ikan Datuk. Lepas ni lunch kita pergi. Okey Datuk. Juga secara keseluruhannya melihat kepada apa yang telah pun direncanakan ini oleh Jabatan Wilayah Persekutuan, apa agaknya harapan Datuk untuk satu merancangkan lagi sektor pelancongan, dan juga apabila sektor pelancongan ini telah pun dirancangkan, ia akan memberi hasil ataupun
ataupun limpahan ekonomi kepada penduduk setempat selain daripada meningkatkan kadar pelancongan domestik dan juga antarabangsa itu, Datuk? Harapan saya tinggi sebenarnya harapan saya apabila saya ditempatkan di sini, harapan saya tinggi terutamanya kepada Labuan. Bagaimana kita nak membawa Labuan keluar daripada kemungkinan halangan yang sebelum ni lah. Bukan nak kata ada halangan yang ni, tetapi bagaimana nak membawa keluar, nak mencukil, menimbulkan kembali Labuan tersebut. Jadi harapan saya sangat besar terutamanya pada tahun hadapan dan juga tahun-tahun seterusnya 2026. Seperti mana saya sebut tadi, saya nak buat pendekatan ataupun kami nak pendekatan, bukan pendekatan tanggungjawab agensi kerajaan semata-mata, pendekatan secara menyeluruh semua pihak. Yang itu memang menjadi harapan dan juga cuba juga nak memfokuskan kepada kita ada 27 kampung kat sini. Kampung-kampung tersebut ada potensi masing-masing untuk kita createkan menjadi satu produk community based tourism. Yang ni juga dia akan beri limpahan ekonomi kepada penduduk-penduduk di kampung itu sendiri. Selain daripada operator tourism yang lebih besar lah yang lain tu. Dan juga memang kalau bila pelancongan limpahan ekonomi itu kepada pelbagai pihak. Tapi fokus kami juga saya kata tidak ketinggalan kepada penduduk-penduduk kampung. Di kampung ada 27 kampung dan ada perkara-perkara menarik yang kami nak cungkilkan di situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu pastinya harapan. Tetapi Datuk melihat kepada sedikitlah untuk keseluruhan wilayah persekutuan itu, Kuala Lumpur, Putrajaya, tetapi khususnya Labuan untuk Tahun Melawat Malaysia 2006, selain daripada pemain industri juga perlu bergiat sama dalam merancangkan perkara ini, perancangan Jabatan Wilayah Persekutuan 2026 target kita. Tapi kita dah bermula sekarang. Betul. InsyaAllah. Perancangan tu memang ada, Syaz. Nak cerita detail tak boleh. Saya rasa tak sempat. Panjang sangat nak cerita. Nantilah. So, kita cerita sambil makan sup ikan nanti, insyaAllah. Cumanya untuk dikongsikan sedikitlah kepada penonton. Telah ada kami punya sebab kita telah ada satu pelan tindakan kelestarian pelancongan. Wilayah persekutuan lah untuk ketiga-tiga wilayah. Khusus untuk Labuan memang kita telah wujudkan satu task force khusus yang memang sangat bergerak sangat rancak lah sekarang ni kami dengan melibatkan pelbagai pihak, pelbagai agensi. Dan semua pihak-pihak di Labuan pun stakeholder di sini kita libatkan. Yang inilah kita sedang susun. InsyaAllah 2025 akan nampak lah hasilnya 2026 akan dapat impak lah insyaAllah. Ya. Itu juga yang telah direncanakan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan, tapi saya kira bukan sahaja peranan yang dimainkan oleh jabatan, tetapi juga kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya explore lebih lagi Datuk apa yang ada dan juga yang menarik dalam negara kita ni. Selepas ini kita ada beberapa lagi special appearances, tapi itu antara merupakan inisiatif yang dilaksanakan bersama oleh Jabatan Wilayah Persekutuan dan juga Astro Awani. Nak tahu, kita tunggu selepas ini. Okey, betul kembali dalam Awani Pagi. Kita bersiaran secara langsung di wilayah Persekutuan Labuan. Kita bersama dengan Datuk Norida. Tadi dah banyak kita cakapkan berkenaan dengan bagaimana untuk merancangkan lagi sektor pelancongan khususnya di Labuan ini. Cumanya Datuk tahu kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan bersama dengan Astro Awani, kita menjalankan kempen Moment yang turut melibatkan influencers lah ketika ini. Jadi Datuk mungkin boleh ceritakan sedikit inisiatif yang dijalankan bersama ini, Datuk. Okay. Terima kasih Syaz sekali lagi. Terima kasih juga Awani lah. Momen bila kita dengar perkataan Awani ada buat kempen Moment tu, cepat-cepat kita nak grab lah. Kan? Sebab nak membantu kita. Macam mana kita, bila sebut Moment ni, kita tahu zaman sekarang ni zaman orang akan merakamkan momen-momen cantik, momen-momen indah kan. Jadi Labuan terlalu banyak tempat yang indah dan cantik untuk kita rakamkan momen-momen tersebut. Jadi kami grab cepat-cepat supaya Astro Awani dengan Jabatan Wilayah dan Perbadanan Labuan dapat kita membantulah wilayah persekutuan Labuan secara overall, secara keseluruhannya untuk kita perkenalkan melalui inilah pempengaruh yang hebat-hebat ni untuk kita perkenalkan di seluruh Malaysia, seluruh negara, seluruh dunia kalau boleh. InsyaAllah kita nak ni, inilah yang kita harapkanlah daripada program ni. Okey Datuk, pastinya dalam Awani Pagi ni juga kita ambil kesempatan untuk merasmikanlah perjalanan influencers yang ada di belakang-belakang saya ni. Memang semua saya kira lagi famous lah kan.
Okey Datuk, mungkin kita boleh mulakan acara perasmiannya dalam kiraan 3, 2, 1 dan selepas ini influencers ini akan pergi ke tempat-tempat menarik yang ada di Labuan untuk anda tonton di platform media sosial. Okey, kita serahkan kepada Datuk. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, itu tadi influencers yang akan ke tempat-tempat menarik yang ada di Labuan ini. Datuk mungkin akhir sekali melihat kepada secara keseluruhannya dengan pempengaruh yang ada yang diterbangkan ke Labuan ini untuk perkenalkan kepada contohnya pengguna di platform media sosial itu sendiri. Datuk, harapan setinggi gunung lah. Macam harapan saya sentiasa setinggi gunung, khususnya untuk Labuan. Jadi saya mengharapkan ini bukanlah yang pertama kerjasama kita dan juga ini bukanlah grup yang pertama untuk kita rakamkan sebab momen dia banyak, terlalu banyak. Saya rasa kalau sehari tak sempat dengan pempengaruh ini, tak cukup. Kita buat lagi nanti insya-Allah. Jadi harapan saya impak kepada apa yang kita buat ni akan nampak dalam masa yang terdekat lah. Maksudnya dah ada kemasukan yang lebih ramai lah pelancong ke Labuan. Saya tidak orang kata walaupun setinggi gunung tapi praktikal jugalah. Saya harap di sekitar Borneo, di semenanjung Malaysia ramai lagi yang datang dan tahun depan kita galakkan lebih ramai daripada luar. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Nurida Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan atas perkongsian yang saya kira cukup menarik sekali, terutamanya kita nak melihat kepada sektor pelancongan di Wilayah Persekutuan Labuan ini, termasuklah dengan adanya pempengaruh yang hadir ke Labuan ini. Anda juga boleh tonton semua perkongsian-perkongsian oleh pempengaruh-pempengaruh ini di platform media sosial Astro Awani sepanjang hujung minggu ini Datuk. Okey, dan saya kira itu saja perkongsian yang dapat kami bawakan secara langsung di wilayah Persekutuan Labuan. Kita jumpa lagi nanti di hari lain dan juga pada waktu yang sama. Bye. Influencer kegemaran anda akan menurut ke beberapa lokasi menarik di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Nak tengok mereka healing di pantai atau melawat mercu tanda dan explore hidden spot di Labuan? Ikuti kandungan tersebut di platform media sosial influencer dan Astro Awani. Jumpa anda di sana.